Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua, selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan pada hari ini dekat sini, anggaplah sebagai satu hiburan saja dan tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah pun meninggal dunia, guys. Okey, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki kita semua, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, kita mulakan dengan kisah yang pertama dengan tajuk besar di hari ini. Kita nak cerita tentang jenazah, ya. Okey, jadi kisah ini terjadi di kawasan Kejiranan Presin 11 Putrajaya dan saya adalah salah seorang penduduk di kawasan kejiranan tersebut dan saya tinggal dekat Aras 4. Biasanya, aktiviti malam saya bersama rakan-rakan jiran adalah untuk duduk melepak dekat pondok di tepi quarters yang kami tinggal ni. Jadi, melepak, bersembang sambil makan-makan kat pondok tu lah tempat kita orang melepak sampailah ke larut malam, ke tengah malam melepak kat situ kan. Malah, bila hujung minggu, kita orang akan melepak sampailah ke pagi tau. Belakang bangunan quarters ni ialah bukit yang dipenuhi dengan kelapa sawit. Seram jugalah tempat kita orang tu, tapi dah biasa kan. Jadi tak jadi masalah lah. Kita orang macam benda tu bila dah lama-lama selalu kat situ kan, macam dah tak rasa apa dah kat situ. Dan pada malam berlakunya kejadian, seperti biasa tau, kita orang menyembang dekat pondok tu dan tiba-tiba anjing menyalak dari arah semak kat tepi bukit yang ada berdekatan dengan tempat kita orang selalu lepak ni lah kan. Jadi salakan tadi tu tak henti-henti tau, hingga buatkan kami rasa macam tak berapa selesa lah. Mula start hati tu dah rasa macam ada something wrong ke apa kan, sebab bunyi anjing tu menyalak tak berhenti. Dan salah seorang daripada rakan saya pun mula bersuara, dan kita letak sini nama dia Din lah. Ni mesti ada yang tak kena ni, ada benda ni, kata si Din ni lah kan. So bila si Din kata macam tu, kami semua dah mula rasa cuak, sebab si Din ni memang ada orang kata kelebihan sikit lah. Dia macam ada sixth sense. Dia boleh tahu ataupun dia boleh rasa akan kehadiran benda-benda yang selain daripada alam kita ni lah. Dan akhirnya kita orang pun pakat-pakat lah, jomlah kita balik. Masing-masing kan buat-buat macam lek-lek, macam tak rasa apa, tapi sebenarnya dah tua dah tu. Jomlah kita balik, kata dia kan. So biasanya saya bila nak balik ke rumah saya akan menaiki tangga dan tak gunakan lift. Konon-konon macam nak exercise sikit lah. Yelah, Aras 4 je kan, takkanlah tak adalah orang kata tinggi mana. Jadi konon-kononnya nak exercise sikit. Tapi malam tu sebab saya dah start rasa takut, saya pun join lah kawan-kawan saya yang lain untuk naik lift bersama-sama secara berjemaah, kata dia. Sampai je dekat Aras 4, saya buat macam biasalah. Terus buka pintu tu, terus saya menuju ke rumah saya yang berada di hujung blok situ tau. Dan apabila saya melalui rumah jiran saya yang satu ni, saya dengar dengan jelas sekali tau, bunyi bising seolah-olah ada orang ramai yang kat dalam rumah tu yang sedang bercakap-cakap. Dan yang paling jelas sekali adalah bacaan tahlil dan yasin yang amat jelas saya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam hati saya, apa benda yang diorang buat waktu kenduri dengan tengah malam macam ni kan? Apa sebab pula kalau buat kenduri pun, kenapa kita orang ni tak dijemput sekali? Ya, sebab kita orang jiran satu aras waktu tu kan, kenapa tak dijemput? Jadi saya pun rasa pelik waktu tu. Dan pertanyaan tu bermain kat kepala saya sambil saya berjalan melepasi rumah tersebut lah. Saya jalan, yalah kalau kita duduk dekat rumah flat ke atau macam mana kan, kita jalan kat depan rumah orang kan. Jadi saya tengok kat sebelah tu, dia orang tengah mengaji-ngaji, tengah macam buat tahlil gitulah. Dan sesampai di rumah,
isteri saya dah tidur. Dan lepas saya basuh kaki, gosok gigi semua, saya pun baring. Tapi kepala otak ni masih macam tak boleh nak melupakan apa yang saya dengar sebentar tadi. Masih lagi terfikir, apa salah, apa benda tu. Macam tu lah yang saya waktu tu macam agak mengganggu fikiran saya waktu tu. Waktu saya rasa macam tak puas hati tau. Dan saya hantar WhatsApp ke seorang lagi jiran saya yang ada pada sama level dengan saya kat arah 4 tu jugalah. Dan saya tanya pada jiran saya ni, ada tak penghuni rumah nombor 8 buat majlis apa-apa majlis kat situ? Dan jiran saya kata tak ada pula, sebab penghuni rumah tu balik kampung mak dia, sebab nenek dia baru je meninggal beberapa hari yang lepas. Ni kata jiran dia lah kan. Sudah, waktu tu bulu tengkuk saya dah mula naik meremang tau. Saya kata tak apalah, nanti esok je lah cerita kan, sebab dah goyang lah ni kan. Jadi dengan perasaan seram saya cubalah nak lupakan perasaan pasal hal tadi tu kan, dan cuba baring dan cuba untuk tidur. Tapi dalam hati ni waktu tu memang rasa macam tak puas hati tau, dengan apa yang saya nampak, dengan apa informasi yang saya dapat daripada jiran saya tu, dia macam tak kena. Jadinya saya ni konon-kononnya macam nak jadi CSI lah, nak memberanikan diri untuk nak buat siasat hal tersebut. Jadi jam lebih kurang pukul 12.43 malam macam tu tau, saya keluar sambil bakar rokok, acah-acah konon-konon nak hilangkan rasa takut lah kononnya kan. Jadi masa nak keluar pintu tu, saya terdengar suara orang ramai mengucapkan kalimah La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan bila saya jenguk, alangkah terperanjatnya saya bila mendapati orang ramai tadi keluar daripada rumah tu. Maksudnya diorang dalam rumah yang tengah kenduri tu, tiba-tiba diorang ni orang ramai keluar tau, sambil mengusung sesuatu yang pada fikiran saya adalah jenazah. Sebab nampak macam diorang pikul sesuatu lah. Dia seolah-olah ia nak bawa benda tu ke kubur. Bayangkan tengah-tengah malam tu jenazah tu diusung, hendak dibawa ke kubur. Perasaan saya waktu tu tak payah nak cakap lah, memang lencun, memang habis luluh semua. Rasa nak pitam pun ada. Saya terus berlari masuk ke dalam rumah. Badan waktu tu dah menggeletar, dah takut dah kan. Dan lepas tu saya demam beberapa hari, sehinggalah isteri saya minta bantuan seorang ustaz untuk mengubatkan saya. Dan itulah pengalaman saya, yang saya betul-betul orang rasa membuatkan saya lepas tu jadi lebih berhati-hati untuk jadi CSI sendiri ni kan. Jadi saya tak tahu yang benda tu betul ke hantu ataupun apa, tapi yang saya pasti benda tu memang sangat-sangat menakutkan saya, sebab berlaku depan mata saya sendiri. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Saya sambung dengan kisah seram Malaysia yang kedua. Stay tune guys. Okey, baik. Untuk cerita yang kedua, masih lagi dengan cerita jenazah ni tadi. Kisah ni dah lama berlaku tau. Sekitar tahun 2000, dekat negeri Terengganu. Di dalam kampung saya waktu tu ada seorang makcik. Makcik ni berusia sekitar dalam umur 60-an lagi tu. Dia hidup seorang-seorang, dan setelah kematian suaminya lebih 20 tahun yang lalu. Dan hanya beberapa kali dia jenguk anak-anak lelakinya yang seramai 4 orang lah. Jadi mungkin anak-anak itu bergili-gili datang tengok maknya kan, biasalah kan. Jadi keempat anak lelaki ni, dia orang pun semua dah masing-masing dah berumah tangga dan mempunyai rumah sendiri masing-masing. Jadi mungkinlah dia orang bergili-gili tengok maknya. Walaupun anak-anaknya tu mahu mak mereka ni pindah tinggal dengan mereka. Jadi secara bergili-gili lah, maksudnya hari ni mak pergi rumah sini, minggu ni minggu depan pergi rumah abang, macam itulah lebih kurang agaknya. Jadi tetapi maknya ni, si ibunya ni yang hanya dikenali sebagai Hajah Tijah ni, tetap berdegil dan tidak mahu meninggalkan rumah pusakanya. Orang kampung
kenal dengan Hajah Tijah ni. Seorang yang orang kata susah sikit nak bergaul, orang kata introvert lah, jarang bergaul dan banyak memerap dalam rumah sahaja tau. Si Hajah Puan Hajah Tijah ni lah, orang cakap mulut Hajah Tijah ni laser sikit. Kalau bercakap memang pedih-pedih dengar. Anak telinga ni dengar macam nak cair-cair je tahi telinga tu, macam tu lah agaknya. Dalam senyum pun dia boleh sindir menyindir tau. Mungkin disebabkan itulah orang kampung ngancing-ngancing tak berapa nak rapat dengan dia. Kita pula kalau boleh janganlah buat perangai begitu ya kawan-kawan. Ini nasihat kan. Okey, sampai satu masa dia diberitakan terkena serangan angin ahmar yang membuatkan seluruh badannya lumpuh dan muka jadi herut macam tu kan. Macam itulah agaknya bila orang kena angin ahmar ni, biasanya sebelah badan dah tak berfungsi dan sebelah badan dia boleh berfungsi macam tu. Dan sehingga kan hendak makan dan minum pun terpaksa disebabkan oleh anak menantunya. Gitulah ceritanya kalau kita kena angin ahmar ni kan. Okey, so Hajah Tijah pun nak dijadikan cerita lah. Hajah Tijah ni pun menemui penciptanya setelah beberapa bulan terlantar sakit dekat atas katil kat rumah. Okey, dan atas permintaan anak sulung dia ni, dia mahu ibunya ni dikebumikan berdekatan dengan kampung yang didiami oleh anak sulungnya tu duduk. Mungkinlah kata mak dia duduk kat kampung A, anak dia duduk kat kampung B. Jadi anak sulung dia ni lah, anak sulung request kalau boleh senang mak dia tu dikuburkan dekat kampung B. Jadi dia nak senang jaga, senang melawat kuburnya tu kan, macam tu. Dan kiranya dia tidak mahu berjauhan dengan arwah ibunya macam tu. Kalau boleh kubur ibu dia tu nak dekat je dengan tempat tinggal dia. Alhamdulillah, bagus juga anak dia ni Berita akan kematian Hajah Tijah tu sampai ke pengetahuan abang long saya waktu tu. Jadi dia ni berkawan baik tau dengan salah seorang anak arwah Hajah Tijah tu, abang long saya ni lah Dan pada hari arwah ni dibawa naik ke rumah anak sulungnya, saya dengan abang long saya ni ada dekat halaman rumah anak sulung Hajah Tijah tu lah. So saya dengan abang long saya ni tiba waktu tu macam dah lewat sikit lah sampai kat rumah anak sulung Hajah Tijah ni lah. Rasanya dah lewat tu mungkin dalam sekitar pukul 6 petang lah macam tu. Jadi kami tak sempat nak membantu apa yang patut lah. Jadi kita orang dah sampai lewat kan, mungkin abang long juga agak keberatan untuk naik ke dalam rumah waktu tu. Abang long saya lah Jadi dia hanya naik seketika dan menjenguk daripada luar beranda tanpa mahu menjejakkan kaki ke dalam rumah anak sulung Hajah Tijah tu lah. Dia melihat 4 anak lelaki Hajah Tijah sedang memikul pengusung dan membawa jenazah ibunya tadi menuju ke bilik air untuk dimandikan dan dibersihkan. Biasalah jenazah meninggal lah, nak mandikan jenazah lah tu Untuk pengetahuan semua arwah Hajah Tijah ni merupakan seorang wanita yang bertubuh kecil molek je dan tidak berisi dan tidak juga tinggi. Jadi orangnya kecil-kecil je lah macam tu. Boleh dikatakan ketinggiannya tu sekitar hampir 5 kaki saja dan berat badan dia pula sekitar dalam 40 ke 50 kilogram je. Ni lebih kurang kasar-kasar macam tu lah. Tapi kalau awak bayangkan kalau orang macam tu punya memang tinggi, kecil, memang kecil molek je lah orangnya kan. Jadi menurut cerita lah, ketika 4 anak lelaki Hajah Tijah ni sedang mengusung jenazah ibunya untuk menuju ke bilik air rumah tu, rumah diorang lah keempat-empat anak lelaki tu bersusah payah tau, mengeluarkan sehabis kudrat, sehabis tenaga nak mengangkat arwah maknya ni, baru nak angkat ke bilik air tu je. Padahal tadi yang kita cerita Hajah Tijah ni badan dia kecil je, tapi nak mengangkat dia sikit punya payah, kata dia orang ni lah, dia orang cerita. Terlepas dari mulut salah seorang anak lelaki Hajah Tijah, satu perkataan yang amat jujur tetapi membuatkan hadirin yang hadir kat situ waktu tu semua terdiam. Salah seorang anak lelaki Hajah Tijah yang sama-sama mengusung jenazah ibunya tu terlepas cakap dan didengari oleh abang long saya lah waktu tu. "Berat banyak mak," kata dia. "Berat macam batu." Rungut salah seorang anak lakinya tanpa sedari yang ucapan dia tu orang lain pun dengar. Silap, patutnya kalau ni pun kena diam dulu sebab
orang kata aib kan, tak boleh nak buat macam tu lah sepatutnya. Ada kemungkinan kerana dia ni terlalu penat mengusung jenazah ibunya itu, sehingga kan dia terlupa situasi dia tu sekarang waktu tu ada dekat mana. Patutnya tak boleh buat begitu tau. Jadi luahan anak lakinya itu dipersetujui oleh 3 lagi anak lakinya yang sama-sama mengusung jenazah Hajah Tijah tadi. Peluh di wajah masing-masing tu macam baru saja selesai main badminton tau, 3-4 set tanpa berhenti. Dia punya kata berpeluh je tu kan. Jadi korang tahu tak, waktu saya dengar cerita ni pun hati saya rasa dah tak sedap hati tau. Dan saya pula waktu tu saya tak naik ke atas rumah ataupun ke dalam rumah. Saya lebih selesa waktu tu berada dekat halaman rumah anak sulung Hajah Tijah ni sambil berzikir-zikir dekat situ lah, dan cuba menenangkan perasaan saya. Sambil waktu semakin menjengah ke senja waktu tu, hati saya pada hari tu jugalah dilanda perasaan seperti tidak enak tau. Jadi waktu tu Abang Long saya juga dah pun berada bersama-sama dengan saya, dengan orang kampung yang lain dekat halaman rumah anak Hajah Tijah ni tadi kan. Kawasan rumah anak sulung Hajah Tijah ni dipenuhi dengan pokok-pokok yang menjulang tinggi tau. Banyak pokok kat depannya. Dan ada pokok durian, ada pokok kapas, pokok yang rata-rata semuanya tinggi-tinggi belaka tau. Dan waktu tu dah hampir gelap dah. Hati saya waktu tu dah tak tentu arah dah. Resah dan sesekali saya menoleh kiri, menoleh ke kanan tanpa tujuan, sebab mungkin rasa macam ada sesuatu yang tak seronok tu waktu tu. Dan tiba-tiba Abang Long saya menegur saya apabila dia melihat mulut saya terkumat kamit seperti membacakan sesuatu. Ya, waktu tu memang saya sedang membacakan 3 kul berulang-ulang kali, sebab saya cuba nak menenangkan perasaan saya sebenarnya. Mu ada rasa benda-benda ke? Soal Abang Long dalam lorat Terengganu lah Rasa tak sedap hati kata. Luah saya lah kata saya waktu tu. Memang senja tu saya rasa amat rimas, rasa amat hangat, panas lah, seperti angin langsung tidak mahu bertiup, mendinginkan debaran yang sedang melanda jiwa saya waktu tu. Malah letak dekat dada saya ataupun degupan jantung saya tu seperti ingin menyatakan sesuatu tau. Macam ada sesuatu yang tak kena, tapi saya tak dapat nak teka lah apa ni sebenarnya kan. Tapi saya memang rasa tak seronok sangat, sehinggalah Abang Long saya mengambil tempat dekat sebelah saya. Dia duduk sebelah saya. Kemudian Abang Long perlahan-lahan suruh saya mendongak memandang ke arah pohon kapas yang bersebelahan dengan pokok itu. Ada sebatang pokok yang sudah mati. Pokok tu hanya tinggal ranting saja tau. Dan saya pun pandanglah ke atas pokok tu, tapi tak nampak apa-apa pun. Kemudian saya menoleh dan bertanyakan kepada Abang Long, ada benda Long? Gitulah dah nampak ke? Tanya Abang Long lagi bersama senyuman kecil. Benda? Dah nampak lah. Mata Acik bukan yang boleh nampak benda gaib. Tingkah saya waktu tu lah. Saya pun cakap gitu, saya jawab balik lah. Saya memang tahu abang-abang saya memang dianugerahkan Allah sesuatu yang boleh dikatakan mampu melihat sesuatu di sebalik mata. Dia boleh nampak alam yang lagi satu lah. Terutama sekali Abang Long saya ni lah. Cuma tengok betul-betul dengan mata hatimu, kata Abang Long pula. Dan saya diam dan merenung saja kat puncak pokok mati tu tau. Mungkin sebab Abang Long fikir saya memang tak nampak apa-apa agaknya, lantas dia dengan perlahan-lahan dibisikkan sesuatu kat telinga saya, seperti tidak mahu didengari oleh orang lain. Arwah Cik Tijah ada bertingkit kat hujung pokok mati tu, kata Abang Long saya. Allahu Akbar, ucap saya perlahan-lahan tau. Bulat mata saya waktu tu. Serta-merta bulu roma kat belakang saya ni mengembang sampai dah rasakan naik sampai ke kepala kembang je tu. Patutlah daripada tadi lagi hati saya ni rasa macam tak tentu arah tau. Rasa macam diperhati, rasa tak sedap lagi tu lah. Memang ada secuit perasaan takut mulai memanjat ke dalam hati saya waktu tu. Tapi Abang Long perlahan-lahan menitipkan pesanan. Baca ayatul kursi, selawat, baca 3 kul. Jangan berhenti, kata Abang Long. Saya pun turuti apa yang Abang Long saya pesan. Perasaan seram tu berlalu apabila azan maghrib berkumandang daripada masjid yang berdekatan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus hilang rasa seram dan tidak sedap hati. Alhamdulillah. Demi Allah, memang rasa menyesal pula ikut Abang Long menziarahi jenazah Hajah Tijah waktu ni. Pesan Abang Long lagi kepada saya, mu balik rumah, basuh kaki, baca ayatul kursi dan terus masuk dan mandi dan solat. Jangan lupa solat. Saya mengangguk kecil dan tak sampai 2 minit selepas azan maghrib selesai berkumandang, Abang Long pun ajak saya pulang. Dan tanpa bertangguh, saya turuti saja apa yang Abang Long cakap tu lah. Dah, dia kata balik, jom kita balik. Sebelum sampai ke kereta, Abang Long menguntung pesanan lagi buat saya. Jangan cerita apa-apa pun pasal ni. Takut nanti dia ikut kita pula, kata dia. Benda ni tahulah, bila kita tahu dia ada, jadinya dia akan, budak ni tahu aku ada, macam tu lah kan, dia akan cuba ikut kita ataupun cuba kacau kita. Itu adalah pesan Abang Long. Jadi kami pulang dan kami berbual topik cerita yang lucu, cerita benda lain lah, tak cerita pasal benda-benda ni lagi. Sedaya upaya kami untuk mengelak daripada berbual apa yang kami rasa di pekarangan rumah anak sulung Hajah Tijah sebentar tadi. Saya tak pasti apakah amalan yang diamalkan oleh Hajah Tijah sehingga kan jenazah dia begitu berat untuk dipikul oleh anak-anak lakinya yang tegap-tegap badan dan muda-muda pula tu. Sedangkan tubuh arwah Hajah Tijah ni kecil je. Dan sememangnya saya amat tidak selesa setiap kali ada sesuatu yang tidak diundang hadir memerhatikan. Muncullah hijab saya ni, alhamdulillah masih terjaga. Dan saya tak tahulah satu hari nanti kalau hijab saya boleh terbuka pula sepenuhnya, mau pengsan saya. Abang Long saya masih tenang walaupun dia mampu melihat sesuatu yang saya tak dapat lihat. Kini Abang Long saya sudah pun kembali kepada Allah SWT, dan peristiwa ini akan terpahat di dalam ingatan saya sampai bila-bila. Terutama apabila Abang Long saya menerangkan bagaimana rupa arwah ketika dia terpandang di puncak pokok yang sudah mati itu. Jadi berakhirlah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Harap anda enjoy ya. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah pun subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe daripada anda adalah ibarat satu semangat buat saya untuk teruskan berkarya. Jadi kalau yang kurang tu tonton video tu, tolonglah jangan skip kan. Itulah sumber saya nak tambah-tambahkan pendapatan sikit, nak gantikan mikrofon yang berdengung-dengung ni kan. Minta maaf sangat-sangat. Saya dah cuba adjust macam-macam, dia tetap nak berdengung juga. Berdengung lah kau. Okey. Jadi bantulah saya untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik untuk anda semua tonton, insya-Allah. Dan yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.